Seperti awal tadi, kita dah tunjukkan kepada anda satu masalah yang berlaku ketika tidur. Masyarakat Melayu ada dua versi, satu versi kesihatan, satu lagi versi mistik. Yang mana satu betul, ini mengenai kena hempap masa tidur, dan kalau dari versi sainsnya, ia dikatakan salah satu gejala sleep paralysis ataupun kelumpuhan tidur. Dan apakah ini bahaya ataupun boleh kita tanggapi sebagai satu yang biasa berlaku dan ia datang dan pergi? Saya nak bersama dengan seorang pegawai perubatan yang boleh merungkai dan menjawab permasalahan ini, iaitu Dr. Ahmad Samhan Awang di talian. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Doktor, apa khabar? Alhamdulillah. Okey, kalau kita bercakap tentang sleep paralysis ni, macam saya katakan tadi Doktor, ada dua versinya. Versi Melayu dan mungkin mak ayah kita, makcik-makcik kita kata itu adalah ni lah awak tak baca doa waktu tidur ni, tak cuci kaki, jadi ada benda-benda ikut tumpang tidur sekali dan sebagainya. Tetapi dari aspek sains dan perubatan, katanya itu sleep paralysis atau kelumpuhan tidur. Bagaimana doktor nak memberi definasi dahulu kepada dua mitos ini, mitos ataupun fakta ini tentang kelumpuhan tidur ni, doktor? Terima kasih kepada MHI kerana telah menjemput saya dalam slot pagi ini. Sama-sama, doktor. Sama sekali untuk merungkai masalah ini sebenarnya, sebabnya dia ada dua persepsi. Pertama, biasanya orang akan beranggapan bahawa bila tidur kita ditindih oleh hantu ataupun kita ada masalah kesihatan. Dan daripada segi sainsnya adalah sleep paralysis ni di mana fenomena berlaku di antara kita sedar, badan kita belum sedar tetapi kita sudah sedar lebih awal. Jadi fenomena ini berlaku di antara sedar dan tidak sedar. Badan kita tengah relax dan kita sedar lebih awal, dan ini dipanggil sleep paralysis ataupun juga dipanggil the whole hoax, di mana ada kajian telah dibuat di mana mereka beranggapan seperti ada seorang lelaki tua berada di atas badan. Dan fenomena ini berlaku dan menyebabkan timbul rasa panik dan berlaku halusinasi. Dari segi saintifiknya. Tapi sebab dari istilah perubatan sendiri, doktor, namanya kelumpuhan tidur, membimbangkan. Satu, tadi kita dah risau ada pakcik tua pula menindih kita. Kemudian pergi jumpa doktor, awak ni ada kelumpuhan tidur ni. Istilah-istilah ni mungkin menakutkan juga. Apakah kelumpuhan tidur atau sleep paralysis ni bahaya kepada mereka yang terkena kepada satu fenomena tidur ni, doktor? Dia begini, bila kita sedang tidur, badan kita semestinya tengah relax. Dan juga ataupun kita berada dalam fasa, dua fasa, di mana fasa itu adalah hipnogonik dan juga hipnopomponik. Di mana kebiasaannya badan kita ni sleep paralysis ni berlaku di antara fasa ini. Di mana fasa kita sudah tidur dan kita ingin terjaga. Dan badan kita semestinya bila kita tidur akan relax, keseluruhan otot-otot akan relax. Dan itu yang dipanggil sebagai kelumpuhan. Tetapi disebabkan oleh kita punya kitaran tidur kita ni belum lagi terjaga sepenuhnya. Tetapi kita sudah terjaga, kita mamai. Mata kita dah terbuka. Jadi badan kita tengah relax, tengah lumpuh, tetapi kita terjaga. Itu yang dipanggil kelumpuhan. Okey. Dan apabila doktor beri penerangan ini, saya perkirakan masalah ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, dan ini bukan masalah yang turun daripada generasi ke generasi. Erti kata bukan seperti penyakit-penyakit berbahaya jantung ke ataupun penyakit-penyakit lain yang mana ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, doktor? Ya, betul. Boleh jadi pada semua orang. Bagaimana masalah sleep paralysis atau kelumpuhan tidur ni akan berkekalan ataupun akan menyebabkan kualiti tidur kita terganggu kalau kita tak mengambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengubatan dengan berjumpa dengan doktor ke, doktor? Dia begini, masalah sleep paralysis ni dia berlaku, kita kena tahu apa faktor yang menyebabkan dia berlaku. Pertama, dia berlaku disebabkan oleh kualiti tidur kita tidak cukup, tidak kurang berkualiti. Maksudnya kebiasaannya kita tidur 6 hingga 8 jam.
kita tidak cukup tidur, biasa 3-4 jam, ataupun kita tidak sampai tahap tidur kita tidak sampai pada deep sleep, bermakna kita tidur tidak tak nyenyak. tidak nyenyak. Jadi yang ketiga, kebiasaannya kita stres, tekanan kerja, tekanan hidup, dan kita tidak uruskan dengan cara yang betul. Dia menyebabkan badan berada dalam keadaan stres. Dan juga ada kemungkinan juga disebabkan pengambilan ubat atau dadah. Dan juga isu ini ada sebenarnya normal, tetapi apabila berlaku terlalu kerap, hampir setiap hari ataupun seminggu 3 hingga 4 kali terjadi, itu perlu mendapat rawatan daripada doktor, pakar, dan kita akan buat sleep study nak tengok apa problem, sebab dia berkaitan dengan masalah mental. Sebabnya antara faktor lain adalah seperti orang yang menghidapi penyakit mental seperti bipolar. Okey. Dan apakah kalau dari segi perubatan akan terus menolak mitos ataupun kepercayaan orang-orang lama kita mengatakan bahawa ini adalah gangguan mistik dan sebagainya? Dan tadi ada juga beberapa pandangan ataupun pengalaman yang dikongsikan di awal siaran kita, doktor, menyatakan bahawa dia terdengar seperti ada suara mengilai dan sebagainya. Apakah akibat keletihan yang menyebabkan sleep paralysis ini menghadirkan halusinasi seperti yang berlaku kepada beberapa testimoni yang kita dengar awal tadi? Ya, betul. Sebab bila kita berada dalam keadaan rileks dan kita badan kita rileks tetapi kita tersedar, jadi kita mamai, jadi menyebabkan kita akan berlaku halusinasi. Bila halusinasi ini akan menyebabkan kita akan berfikir yang bukan-bukan. Kita akan berfikir ada lembaga, kita akan dengar sesuatu, tetapi tidaklah kita menolak secara total sebab ia berkaitan dengan psikologi sebenarnya. Jadi bila berlaku psikologi, ada orang yang sakit-sakit saya yang datang jumpa saya, mereka kata bila jumpa doktor cakap pasal sleep paralysis, dia tak okey, ambil ubat pun tak okey. Tetapi bila dia jumpa dengan bomo, jumpa dengan ambil nasihat dengan orang lain, dia jadi lebih tenang. Dia rasa lebih lebih kurang terjadinya sleep paralysis sebab dia berkaitan dengan psikologi sebenarnya. Jadi bila bagaimana seorang doktor ataupun bomo itu dapat meyakinkan bahawa perkara ini itu dan ini, mungkin dia dapat merasakan itu lebih sesuai dengan dia. Saya perlu bertanya ni juga, doktor. Saya cuma nak tahu secara ringkas saja, apakah sleep paralysis ini ada kaitannya dengan masalah mental, doktor? Ya, betul. Wow. Jadi memang ada kaitannya dengan masalah mental, ya? Ya. Fetri, mungkin anda ada pertanyaan yang nak diajukan kepada tetamu kita? Baik, doktor, apa kaitan dengan persecaran, ya? Mungkin berpindah tempat tidur ataupun suhu, dan juga mungkin kondisi kesihatan seperti kurang air dalam badan ke ataupun kurang garam mineral dan sebagainya, yang juga boleh mempengaruhi, memberi impak sedikit, katakan berlaku kejang pada tubuh badan. Jadi dia menyebabkan jadi berkeras, ya. Jadi berasa macam ada orang naik atas dan sebagainya, dan kemudian hilang. Jadi ada juga yang memang dia takut nanti kena stroke ke, tiba-tiba kena apa ke, keras ke, impak pada jantung ke. Jadi macam mana? Apakah ini penyakit yang sekali lalu saja ataupun ia diberi perhatian, ada signal dari badan yang boleh mempengaruhi impak yang sosial pada kesihatan, doktor? Okey, baik. Dia begini, kalau berlaku hanya kadang-kadang, bermakna mungkin ada faktor-faktor seperti saya bagi tahu, kurang kualiti tidur, posisi tidur kadang-kadang melentang, mudah dapat, ataupun kita ni tidak mengamalkan amalan kehidupan yang sihat seperti kurang bersenam, ataupun ada masalah kurang garam dalam badan. Tetapi untuk perkara ini kalau berlaku kadang-kadang ia tidak perlu dirisaukan kerana dia berlaku lebih kurang dalam beberapa saat hingga 1 atau 2 minit sahaja. Tetapi kalau terlalu kerap sehingga setiap hari ataupun 5 kali seminggu, itu yang perlu kita risaukan. Tetapi perkara yang kita risaukan dia tidaklah berkaitan dengan masalah kesihatan seperti kencing manis, darah tinggi, serangan jantung, tetapi ia lebih kepada ke arah masalah mental. Dia berkaitan dengan mental. Jadi perlu ataupun mempunyai masalah sleep disturbance, masalah gangguan tidur. Jadi perlu buat
sleep pattern. Kita perlu tengok keadaan pattern tidur dia tu ada masalah apa yang menyebabkan dia sentiasa terganggu dengan masalah sleep paralysis ni. Doktor, kalaupun kita tidak menolak faktor mistik tadi secara 100%, itu memang sudah sebati dengan masyarakat kita. Cumanya mungkin nasihat doktor lah kepada ibu bapa, mungkin orang tua, yang apabila anak-anak mengadu berlaku keadaan sleep paralysis ni kepada mereka, tidaklah pergi ke rawatan-rawatan alternatif semata-mata, tetapi harus memikirkan dan memberi pertimbangan untuk mendapatkan juga rawatan doktor pakar ataupun doktor daripada pusat-pusat kesihatan moden, supaya boleh kita baiki ataupun perbetulkan kaedah tidur dan pattern tidur mereka sebelum perkara ini melarat, doktor. Betul. Jadi saya memang tidak menolak apa-apa alternatif medicine secara rawatan, secara total. Kerana kesembuhan ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang merawat bomoh, doktor dan sesiapa saja yang telah diberi anugerah daripada Allah untuk merawat, tetapi kesembuhan itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk pergi jumpa dengan sesiapa sahaja, bomoh ke alternatif, perawat alternatif, boleh pergi, tetapi kalau boleh juga jumpa dengan doktor untuk dapatkan nasihat dan juga dapatkan apa rawatan yang sesuai sebelum kita secara totalnya jumpa dengan secara alternatif medicine. Saya agak khawatir juga, doktor, kerana tahap kesedaran masyarakat kita, terutamanya kepada kesihatan mental ni, saya perkirakan masih belum kita boleh berpuas hati lagi. Jadi kadang-kadang ianya perlu dibantulah dengan nasihat-nasihat seperti yang diberikan oleh doktor ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu saya secara online, Dr. Ahmad Samhan Awang, pegawai perubatan, bercakap tentang sleep paralysis dan mitos the old hoax ataupun orang tua akan menindih anda, jin, hantu dan sebagainya. Okey, kita tidak menolak juga fakta dari aspek tradisional, tetapi ada masalah juga dari aspek moden ni. Anda perlu dapatkan pandangan daripada pakar-pakar ataupun mereka yang arif tentang hal ini, seperti tetamu saya, Dr. Ahmad. Dr. Ahmad, terima kasih. InsyaAllah kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali lagi, itu dia Dr. Ahmad Samhan Awang, pegawai perubatan, bercakap tentang sleep paralysis atau kelumpuhan tidur. Kita kaitkan juga dengan mitos ditindih oleh makhluk-makhluk gaib ketika kita tidur.